Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Pada tutorial kali ini, saya masih lagi akan menerangkan berkaitan aplikasi Google Meet, tetapi saya akan menerangkan fungsi yang lain. Okey, fungsi yang lain yang dimaksudkan adalah fungsi Jamboard ataupun whiteboard yang terdapat dalam aplikasi ini. Jadi, ayuh kita lihat bagaimana kita boleh menggunakan Jamboard sewaktu PDP dilaksanakan secara online. Jadi, cara yang pertama untuk kita buka Jamboard adalah kita boleh pergi kepada 3 titik bertindih ini, kemudian cikgu semua boleh tekan di situ dan akan jumpa perkataan whiteboard di atas sekali ini. Sama ada cikgu boleh tekan pada 3 titik bertindih ini ataupun boleh mencari ikon yang ini. Ikon yang ada segitiga, segi empat dan juga bulat. Kemudian di sini pun cikgu boleh jumpa fungsi whiteboard. Sebenarnya sama sahaja. Kalau tak jumpa di 3 titik bertindih ini, cikgu boleh cari di bahagian yang ada simbol segitiga, segi empat dan bulat itu. Kemudian kita boleh pilih whiteboard. Kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, step yang seterusnya adalah kita perlu mengambil start a new whiteboard. Maksudnya kita baru nak buka whiteboard yang baru. Kalau choose from drive, maksudnya kita telah menyediakan whiteboard tersebut sebelum kelas itu bermula. Kalau cikgu semua telah siapkan board cikgu-cikgu sebelum PDPR itu berlangsung, jadi cikgu boleh choose daripada drive. Tetapi kalau baru nak mula buat whiteboard, okay, jadi kita boleh ambil di sini, start a new whiteboard. Okay, bila tekan start a new whiteboard, keluar paparan seperti ini. Okay, so ini adalah paparan kita. So jadi di sini kita boleh lihat ada banyak fungsi yang kita boleh gunakan. Okey, so jadi yang ini kita dah boleh pangkal dia lah. Okey. Jadinya di sini, benda yang pertama kita akan lihat adalah yang ini. FZE semua-semua ni 3 Jun 2021. Okey, yang ini sebenarnya adalah tajuk. Tajuk Jamboard kita. Ataupun tajuk Google Meet kita. Contoh, saya tak nak nama FZE semua. Saya tukarkan kelas Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi dia akan berubah di sini, kelas Bahasa Melayu tingkatan 4. Yang ini cikgu-cikgu semua boleh tukar ikut kesesuaian masing-masing. Kalau waktu itu kelas Bahasa Melayu, boleh letak kelas Bahasa Melayu. Kalau waktu itu kelas Bahasa Arab, so bolehlah tukarkan kepada kelas Bahasa Arab. Kemudian yang ini adalah kita punya tajuk ataupun nama board kita. Kemudian kita lihat di sini. Okay, kalau cikgu semua lihat ada expand frame bar. Yang ini maksudnya kita boleh tambah di sini. Contoh, kalau dilihat di sini, yang ini cuma satu board sahaja yang ada. Kalau cikgu rasa satu board ini tidak cukup untuk kita nak buat aktiviti di atas ini, tidak menjadi masalah. Cikgu semua boleh tekan create a new frame. Maksudnya bila tekan anak panah yang ini, dia akan tambah satu lagi frame di situ. So jadi kita boleh tambahlah ikut bilangan frame yang kita mahukan. Okay, jadi macam mana kita nak tahu frame yang kita tambah itu sudah ditambah? Okay, jangan risau. Okay, boleh lihat di sini, tadi kalau kita lihat dia tulis itu 1/1. Kalau lihat sekarang dia tulis itu 5/5. Maksudnya sekarang ni kita dah tambah 5 whiteboard. Okay, jadi kalau kita nak lihat, cikgu semua boleh tekan pada gambar tersebut, nanti dia akan keluar di bawah ini. So nanti kalau lihat di sini, nampak tak? Ini frame yang kelima, frame yang keempat, 3, 2 dan 1. Kalau cikgu rasa nak delete frame tersebut tidak menjadi masalah, pergi kepada 3 titik bertindih ini,
kemudian delete sahaja. Kemudian kita padam saja. Okey, untuk sekarang saya cuma nak menggunakan satu sahaja bot. So jadi saya tinggalkan satu sahajalah. Kemudian kita boleh kembali. Kemudian selesai button frame ini, kita pergi kepada share. Okay, yang ini kalau kita nak rename tadilah, rename ni maksudnya kita nak rename nama kelas. Kemudian download as PDF ini, bila kita dah siap kerja kita, kita boleh download whiteboard kita. Sama ada dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk image, ataupun kalau kita rasa kita tak nak hasil kerja kita ini, kita boleh removekan dia. Kemudian kalau kita nak make a copy, maksudnya kita nak guna tadi, kita dah guna board ini untuk kelas tingkatan 4 sains. Contoh, cikgu mengajar kelas 4 perniagaan. Masih lagi nak menggunakan board yang sama. Tidak menjadi masalah. Cikgu boleh make a copy. Kemudian kita boleh import ataupun browse from drive. So, boleh ambil daripada situ. Okey, sekarang ni itu sajalah di bahagian 3 titik bertindih ini. Kemudian ini bahagian yang penting. Okey, kenapa saya kata penting? Di sinilah akan kita setting siapa yang boleh buka kita punya Jamboard, siapa yang boleh respon dan sebagainya. Semuanya berada di sini. Okey. Bahagian atas ini tidak ada masalah sebab ownernya adalah kita. So dia akan keluar kita punya email, MOE semua. Okey, di bawah ini, get link. Okay, maksudnya di bawah ini, cikgu kena tekan dan cikgu kena lihat. Sama ada dia berada di bahagian yang mana. Okay, kalau kita menggunakan email MOE, okay, sudah pasti cikgu semua akan menggunakan email MOE. Tetapi ada sesetengah student kita tidak akan menggunakan email MOE. So, jadi situ yang akan menimbulkan masalah sekiranya mereka ingin menyertai kita dalam Jamboard. Okay, jadi maksudnya kalau student itu menggunakan email ibu bapa ataupun email selain daripada MOE, mereka akan menghadapi kesukaran untuk mengakses Jamboard tersebut. Jadi untuk langkah selamat, kita tukarkan kepada anyone with the link can view this Jamboard. Maksudnya kita tukarkan daripada MOE ni tadi, Ministry of Education Malaysia, kita tukarkan kepada anyone with the link. Kemudian di bahagian sini, kalau cikgu semua perasan, dia ada viewer. Maksudnya kita tak nak orang itu boleh view sahaja. Kalau boleh, kita nak student kita edit di situ. Kalau kita letak view sahaja, student kita hanya boleh melihat Jamboard kita. Mereka tidak boleh turut serta dalam Jamboard. Mereka hanya boleh melihat apa cikgu-cikgu semua lakukan pada Jamboard tersebut. So, jadi kita tukarkan kepada view ini kepada editor. So, bila kita tukarkan kepada editor, maksudnya student kita boleh turut berserta dalam menyertai Jamboard yang kita sediakan. Kemudian pastikan anyone with the link can edit. Kemudian bahagian sini kita tukarkan daripada viewer kepada editor. Kemudian kita done. Okey, selesai di bahagian share. So nanti cikgu, anak-anak murid cikgu semua akan menerima satu message di chat box bahawa cikgu sedang share Jamboard. Okey. Kemudian yang ini adalah button undo. Yang ini kalau kita ada buat kesalahan, kita boleh undo lah. Yang ini kalau kita nak zoom, contoh cikgu tak nampak, cikgu nak zoom berapa peratus, so bolehlah zoom di sini. So jadi untuk yang size sekarang kita ambil yang kecil sahajalah. Okay, kemudian set background. Okay, kita boleh ubah latar belakang ikut kehendak kita. Kalau yang ini plain sahaja, latar belakang kosong. Kemudian kalau nak tukarkan kepada titik-titik ini pun boleh. Kalau nak pilih yang garisan seperti buku, boleh pilih background yang ini.
Kalau nak gunakan yang petak, kalau cikgu-cikgu matematik nak mengajar graf, mungkin boleh menggunakan board ini. Ataupun yang ini grid pun sama. Yang ini berwarna biru dan yang ini adalah background yang berwarna hitam. Okey, kalau cikgu semua rasa bosan nak guna yang diberikan, cikgu nak tambah background yang cikgu ada sendiri, tidak menjadi masalah. So, jadi cikgu semua boleh pilih di sini untuk tambah background tersebutlah, tapi saya mencadangkan tidak perlulah tambah background sebab nanti bila tambah nanti dia macam lagi crowded di belakang. So, jadi kita gunakan yang telah disediakan ini. So, jadi pada hari ini kita gunakan yang biasalah. Okey. Clear frame nanti saya akan bagi tahu apa fungsi clear frame. Okay, ini open a Jamboard ini adalah ini kat sini. Kita boleh cari Jamboard yang kita dah pernah buat dan kita pernah save. Sebab itu kita kena save yang ini, kelas Bahasa Melayu tingkatan 4. So, jadi untuk next time kalau cikgu nak buka Jamboard yang cikgu dah siapkan ataupun cikgu nak tengok kembali, search saja di sini kelas Bahasa Melayu tingkatan 4. So, jadi akan keluarlah Jamboard ini. Tapi disebabkan kita belum pernah buat, di situ akan kosong. Okey. Itu fungsi di bahagian button-button di atas. Kita akan melihat fungsi button-button yang berada di bahagian kiri ini. Okay, yang ini sama sahaja fungsinya. Okay, yang pertama yang ini adalah pen. Okay, dekat pen akan ada 4 jenis pen. Yang pertama adalah pen. Okay, so jadi cikgu boleh tulis apa-apa. Kemudian marker pen. So, marker pen tulisan dia tebal sedikit berbanding yang pen. Kemudian highlighter. So, cikgu boleh highlight sambil cikgu mengajar. Contoh, tak apa, highlighter ni saya tunjukkan fungsi dia kemudian. Sama juga fungsi brush. So, cikgu pun boleh brushkan dia. Okay, so ini adalah, yang ini saya rasa cikgu semua dah biasa. So, kalau nak tukarkan warna hijau pun boleh. Tapi yang ini tak nampak, saya tukarkan marker pen. Okey, cikgu nak tukarkan hijau. Ataupun nak warna merah, orange, gold semua. So, ini ikutlah kreativiti masing-masing. Okey, sekarang ni, button yang seterusnya adalah button erase, button pemadam. Kalau cikgu nak padam, jenuh cikgu nak padam, kalau cikgu nak padam keseluruhan maklumat yang terdapat dalam board, susah cikgu nak kena padam satu, dia makan masa. Okey, jadi inilah fungsi clear frame. Kalau cikgu tekan clear frame, dia akan hilang semua maklumat yang terdapat dalam whiteboard cikgu. Kalau tadi cikgu nak padam, kalau cikgu nak padam sedikit sahaja, contoh cikgu nak padam yang ini macam dah terlebih. So, jadi bolehlah guna pemadam. Kalau cikgu nak padam ini semua, tidak perlu membazir masa, terus kepada clear frame. Okay, ini adalah fungsi clear frame. Kemudian ini adalah button select. So, yang ini button select ini macam mouse kita ni lah. So, kita boleh macam gerakkan, tunjuk-tunjuk bahagian-bahagian di sini. Kemudian ini adalah sticky note. Sticky note ini cikgu boleh tulis ini selamat pagi, contoh. So, boleh tukar warna ikut keselesaan. Sajalah, tapi kita nak nampak menarik, kita letak warna pink. Kemudian save. Lepas tu dia akan keluar. Dia akan keluar di sinilah, selamat pagi. Mungkin daripada kita nak masukkan dalam chat box, kita buat di sini selamat pagi. So, nanti akan ada student-student cikgu yang akan membalas selamat pagi cikgu. So, dia akan balaslah di sini. Okey. Yang ini yang kita akan melakukan interaktif dua hala. Kalau kita di chat box, kita bukannya sentiasa akan melihat di bahagian ruang komen, ruang chat tersebut. So, jadi kalau kita menggunakan whiteboard, kita boleh berinteraksi secara terus dengan pelajar kita. Okey, jadi macam mana kita nak tahu student kita dapat melihat paparan ini? Jadi nanti saya akan ceritakan. Tetapi sekarang ini saya akan ceritakan dahulu fungsi-fungsi setiap button yang ada di sini. Okay, yang ini sticky note, sama sahaja tadi saya dah bagi tahu. Okay, yang ini kalau nak add image. Contoh, cikgu hari ini cikgu nak mengajar, contoh saya nak mengajar peribahasa.
saya nak buat peribahasa. So, jadi saya nak upload gambar, lepas tu saya nak suruh pelajar meneka peribahasa berdasarkan gambar. So, jadi dekat sini cikgu boleh pilih sama ada gambar tersebut nak ambil daripada URL, kamera, Google Image, Google Drive, Google Photo. Tapi untuk sekarang saya nak mengambil gambar tersebut daripada saya punya file. So, jadi saya cuma browse, kemudian pilihlah gambar itu berada di mana. Okay, contoh saya nak ambil gambar ini, saya open. So, jadi gambar ini akan terpapar di sini. Okay, saya nak ubah yang ini pergi sini. Okay, so jadi ini adalah gambar peribahasa yang saya nak memberi latihan kepada pelajar saya. Okay, so jadi saya letakkan di sini. Okay, ini adalah gambar peribahasa. Daripada gambar ini, saya nak suruh pelajar saya menjawab soalan ini. Okay, so jadi yang ini mungkinlah saya nak tukar. Selamat pagi ini saya nak tukar kepada nyatakan peribahasa yang terdapat dalam gambar tersebut. Okey, jadi saya bagi soalan. So, jadi saya save, saya letak di sini. Kemudian saya dah bagi soalan, nanti akan ada student-student yang melihat Jamboard ini, mereka akan menjawab. Okay, nanti kita akan lihat bagaimana kita nak pastikan student cikgu semua boleh menjawab. Okay, sekarang ni kita nak buat untuk yang diri kita dulu. Nanti saya akan mengajar macam mana kita nak berinteraksi dengan pelajar. Okay, ini adalah sticky note. Kalau cikgu tak nak letak sticky note, tidak menjadi masalah. Okay, yang ini adalah text box. Okay, kalau tak nak type seperti ini, kita letak text box. So, cikgu boleh tulis juga dan ikut terpulang. Ataupun saya nak menjawab soalan cikgu tadi. So, jadi mereka boleh menggunakan text box untuk jawab. Tapi sekarang ni saya nak menunjukkan yang saya nak tanya soalan. Nyatakan peribahasa dalam gambar tersebut. Yang ini kita boleh besarkan, kita nak buat apa terpulang. So, jadi ini saya letak bawah, kita naik ke atas. Okay, yang ini macam kita buat dalam PowerPoint. So, jadi kan kita akan letak gambar, kita letak teks kan. Ini lebih kurang sama. Jadi terpulanglah kalau cikgu nak tuliskan soalan dalam bentuk text box begini boleh, dan nak minta pelajar letakkan sticky note pun boleh terpulang. So yang ini tak ada menjadi masalah. Okay, kemudian lagi satu saya terlupa, shape yang ada di sini. Okay, yang ini adalah circle, kita boleh pilih bulatan-bulatan yang ada di sini untuk kegunaannya. Contoh kalau cikgu buat peta minda. Okay, saya buka yang barulah. Okay, cikgu nak buat peta minda. Okay, bulatan ini kita letak di sini. Kemudian kita ambil text box tadi, kita letak dalam ni. Peribahasa. Pun punca kemalangan. Kemudian kita buat punca kemalangan. Lepas tu kita ambil circle. Kita nak suruh student kita menjawab. Yang ini kita tak. Kita kan nak buat peta minda. Tapi macam okey. Kita kecilkan dia. Okey. So ini kita boleh duplicate. Duplicate tu kita copy lah. Okay, kita copy, kita letak sini. Lepas tu kita copy lagi. Kita kena duplicate ni lagi. Tu duplicate lagi. Duplicate banyak lah. Okay, contoh kita nak 4. Ni. Jadi kita letak sahaja di sini. Tapi jangan terlalu besar lah, sebab nanti kalau terlalu besar nanti kita tak ada ruang. Jadi kita buatlah kotak ni pun kita boleh kecilkan dia. So tulisan ni pun kita boleh kecilkan. Okay, ikut keselesaan kemalangan. Okey. So jadi ni kita letak tengah-tengah, info di sini. So jadi siap kita punya peta minda. Contoh ni peta minda yang simple lah saya buat. Okay, jadi student cikgu dia akan menjawab. Contoh dia nak letak sticky note.
Sejadi, bukan. Dia nak letak sticky note. Okey, punca kemalangan. Punca kemalangan, contoh, jalan memandu dengan laju. Memandu dengan laju. Okay, save. So, kita letak sini. Jadi kita besarkan. Lepas tu, ada student cikgu tak nak letak sticky note. Dia nak letak shape dekat sini. Dia nak letak segi empat. So, jadi kita lukislah gambar segi empat. Dia segi empat, kita ambil shape lain. Kita ambil segi tiga. Lepas tu, kita ambil ni, kita duplicate. Lepas tu letak sini. Apa kunci yang seterusnya? Kita edit. Kunci yang seterusnya kurang video. Tak boleh edit. Kita kena tekan edit dulu kan. Kita kena tekan edit dia. Kurang video contoh. Kurang video ni dia tak mencukupi masa dia. So, jadi letaklah di sini. Kurang tidur. So nanti akan siaplah kita punya peta minda. Ini kalau kita nak guna shape-shape yang ada di sini. Yang ini adalah laser. Kalau laser, kita kembali kepada board yang pertama. Laser ini fungsi dia sama sahaja seperti kita menggunakan laser sewaktu membuat presentation PowerPoint. Nanti cikgu akan kata, nyatakan. Sekarang ni cikgu sedang berada di sini ya murid-murid, cikgu sedang berada di sini. So nanti murid-murid akan nampaklah, cikgu sedang berada di sini, nyatakan. Contoh kalau cikgu nak mengajar, nanti cikgu nak menunjuk menggunakan pembaris, tidak menjadi masalah, cikgu semua boleh macam ni. Tekan sahaja, nyatakan. Peribahasa. So nanti benda ni jangan risau, dia akan hilang sebab dia hanya laser. So jadi sudah saya terangkan fungsi-fungsi yang terdapat pada bahagian Jamboard. Cikgu tak perlu risau. Jamboard ini juga akan dipaparkan kepada murid-murid cikgu. Dekat mana student boleh join Jamboard yang saya buat ini adalah bila kita buka start a new Jamboard, pada bahagian chat ini akan diberikan mesej kepada orang-orang yang berada dalam Google Meet cikgu, satu link. Dia kata sini, I share a Jam file with a meeting. So jadi kena tekan. So bila kita tekan, student kita dia akan tekan Jamboard tersebut, nanti terus kepada paparan yang ini. Dia akan terus kepada paparan yang ini. Dia akan terus kepada paparan yang inilah. So jadi seperti yang saya nyatakan tadi, paparan student-student cikgu sama sahaja dengan cikgu, tidak akan berbeza. Jadi contoh sekarang ni saya akan ajar macam mana kita nak tahu student kita sedang berinteraksi dengan kita. Seperti yang saya nyatakan tadi, student cikgu akan terima paparan yang sama. Maksudnya mereka kalau nak selesa, mereka kena menggunakan yang pertama, email MOE, kemudian mereka kena menggunakan laptop. Kalau menggunakan telefon, dia akan menghadapi sedikit kesukaran untuk mengakses Jamboard. Maksudnya mereka kena install Jamboard, mereka boleh download daripada Play Store dan mereka boleh download dan baru mereka boleh akses. Tetapi mereka masih lagi perlu menggunakan email MOE untuk mengakses perkara tersebut. Sejadinya mereka kena ada email MOE lah untuk menggunakan Jamboard ini. Jadi sekarang ni saya tidak akan usik di sini. Kalau cikgu lihat mouse saya ini sekarang berada di sini. Jadi sekarang saya sebagai student, cikgu boleh lihat bagaimana saya memasukkan jawapan peribahasa saya di situ. Cikgu tak boleh lihat di situ. Saya akan buat melalui telefon saya. Tadi nyatakan peribahasa yang terdapat dalam gambar tersebut. Saya akan tulis bagai ayam dengan itik. Kemudian saya akan, nampak tak? Saya punya jawapan sudah saya letakkan di situ.
Tengok, saya punya mouse ada di sini, tapi sudah ada kesan contengan di situ. Sudah ada kesan contengan di situ, maka yang ini tadi kita bolehlah nampak tak? Semuanya berubah. Tapi saya punya mouse ada kat sini. Sejadinya kita boleh select, kita pilihlah ini, kita bawa ke tepi. So ini jawapan student tadi. Dia dah bagi jawapan. So jadi kita boleh padam yang ini sebab ini mengganggu kita tadi. Okay. So jadi baru saya padam. So tadi itulah sebab saya menggunakan telefon, dia agak sedikit susah. So jadi kita dah ambil select ni, kita boleh move ni. So macam kita dah besar kan. Okay, jadi kita boleh adjust. So jadi ini student kita respon. Jadi student kita akan respon apa yang kita minta dengan diorang. So nanti bila cikgu semua dah tak cukup, bolehlah pilih kepada bot yang lain. Sampailah berapa banyak bot yang nak pilih, tak ada masalah. So jadinya siap kita punya Jamboard dan kita pun sudah berinteraksi secara dua hala dengan pelajar kita melalui Jamboard. So nanti bila cikgu nak save perkara ini, macam saya cakap tadi, save as a frame image. So download. So bila download, cikgu boleh tengok di sini. So bila download, ini adalah hasil dia. So maksudnya ini bukti kita, contoh kalau macam kita melakukan aktiviti online, kita memerlukan bukti. So jadi kita boleh save yang ini sebagai bukti penglibatan pelajar kita dalam aktiviti online. Okay, kemudian kita dah selesai, kita boleh terus kembali kepada kita punya skrin utama. Maka sudah berakhirlah kita punya penggunaan aplikasi Jamboard ataupun Whiteboard dalam Google Meet. Jadi saya berharap cikgu semua boleh faham mengenai cara penggunaan Jamboard. Okey, kalau tips dia, kalau nak menggunakan Jamboard, pastikan cikgu semua ada tablet pen. Okey, kalau nak menggunakan pen yang ini agak bagi saya agak sukar sebab kalau kita menggunakan mouse, itu susah untuk menulis. Kalau yang dah biasa menulis, dia akan tiada masalah lah. Kalau yang tak biasa menulis ini, saya cadangkan kalau boleh belilah tablet pen. Okey, tapi janganlah membazir duit untuk membeli. Jika tak ada, tak apa, kita guna. Okey, lepas tu kita pastikan student kita menggunakan mereka menggunakan akaun MOE dan mereka menggunakan laptop. Sebab tadi saya cuba menggunakan akaun bukan MOE dan bila saya dan download daripada, walaupun saya tukar share setting semua ini kepada anyone can get link ni, boleh edit semua, tapi bila saya host sebagai menggunakan email MOE, saya menggunakan email MOE tetapi orang yang menyertai itu tidak menggunakan email MOE, dia tidak membenarkannya. Macam tadi saya menggunakan akaun host adalah saya menggunakan akaun MOE dan saya berlakon sebagai student, saya menggunakan akaun lain, saya boleh join meeting semua. Tetapi saya tidak boleh buka Jamboard melalui telefon kalau saya tidak menggunakan akaun MOE. Jadi saya berharap cikgu-cikgu semua boleh memastikan anak-anak murid menggunakan aplikasi Jamboard. Jadi saya berharap itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.